Dan bagaimana 10 km terakhir, kelompok pasukan Pelaton sekarang ini akan terus cuba untuk mengekalkan kayuhan mereka. Bertakdir Sace apa antar pelumba mereka sekarang ini. 32 saat saja lagi. Selepas ini kita pasti akan dapat melihat bagaimana mereka akan menangkap 3 pelumba yang berjaya membentuk kelompok pendesak sebelum ini. Sambil itu 32 saat ini menunjukkan bahawa kelompok Pelaton sekarang ini semakin mempertingkatkan kayuhan mereka. Mereka tidak mahu ketinggalan, tidak mahu membiarkan Lo Si Keong dan juga Elchin Asadov untuk terus berada di depan. Dan sekarang ini pastinya mereka akan terus berkayuh, akan mengeras segala kudrat, akan melakukan asakan dan juga attack pada ketika ini. Sambil itu kita dapat melihat dua pasukan dari Androni sekarang ini dengan 45 km sejam, 40 sebelum ini. Mereka mempertingkatkan kayuhan. Itu menunjukkan bahawa mereka akan terus cuba untuk berusaha untuk menangkap dua pelumba yang sekarang ini berada di hadapan sekali. Dua pelumba Androni Jakatoli Venezuela memimpin perlumbaan. Begitu juga dengan pasukan ataupun pelumba dari pasukan Bardiani sebelah hijau di sebelah luar, sebelah kanan sekali. Begitu juga dengan pasukan dari Astana turut berada di situ. Pasukan Sky Team juga tidak mahu ketinggalan. Mereka ingin memastikan bahawa kesilapan sebelum ini. Perhatikan Lo Si Keong memperkatakan sesuatu. Menoleh ke belakang anda dapat melihat. Jadi disitulah berakhir. Disitulah kesudahannya. Di mana Lo Si Keong dan juga Elchin Asadov mengatakan sesuatu, mengucapkan syabas kepada mereka kerana berjaya untuk mengekalkan dan menyedari bagaimana kelompok Pelaton sekarang ini semakin menghampiri 20 saat saja lagi memisahkan antara mereka. Jadi itulah kesudahan dua pelumba yang berjaya berusaha keras di peringkat awal. Lo Si Keong dan juga sekarang ini Asadov ditangkap oleh kelompok Pelaton dan mereka akan memastikan bahawa mereka akan tetap kekal dalam kelompok ini. Di sinilah sekalinya bermula. Pasukan MTN Kubeka turut berada di sana. Dua pelumba mereka berada di depan yang ingin memastikan bahawa mereka akan cuba melakukan sesuatu di peringkat yang kedua ini. Sambil itu kita perhatikan bahawa pasukan daripada pasukan Orica Greenish turut berada di situ. Dua pelumba dari pasukan Turku dari Turki turut berada di hadapan pada ketika ini. Di manakah 6 pelumba pasukan Astana seketika memimpin pelumba Pelaton. Dan sekarang ini 8 km menuju ke garis penamat. Dengan hujan sudah pun berhenti di sekitar petani, di mana laluan agak basah sedikit, di mana juga para pelumba harus lebih berhati-hati. Dan di sinilah pelumba di belakang akan mendapat sedikit percikan air, sekarang setidaknya mengurangkan sedikit kehangatan pelumbaan pada ketika ini. Jadi mereka tidak bergelak, sebaiknya mereka berempuh kelopak ataupun kelopak air di jalan pada ketika ini. Jadi Pelaton sekarang ini Bunch Group kembali semula. 8 km terakhir. Kita menjangkakan sekali lagi aksi dramatik di manakah Andia Guardini. Kita masih lagi cuba mengintai dari arah atas ini. Di bagaimana attack dilakukan dua kelompok sekarang ini. Di sebelah dalam, di sebelah luar. Kita lihat bagaimana membentuk dua kelompok. Mereka membelah di tengah-tengah. Ini akan mengurangkan sedikit tekanan khususnya pada pelumba dari sebelah dalam. Sambil itu mereka kembali semula sekarang ini dalam kelompok besar. Jadi 8 km saja lagi untuk mereka menamatkan peringkat yang kedua. Kita dapat menyaksikan secara langsung kami bawakan di TV1 ini. 4 jam 22 minit mereka berkayuh. Tapi apakah kita dapat melihat kedudukan sebagaimana semalam. Satu Bunch Group, satu kelompok besar yang akan melakukan pecutan dan juga hunjutan menuju ke garis penamat. Jadi sekarang ini dari pasukan Southeast yang pastinya berada di sana. Kita menjagakan Liam Bartazo turut berada di situ. Begitu juga Andre Dakol dan juga Jacob Mazeko turut berada di situ. Jadi Jacob Liam Bartazo memakai jersey biru kerana beliau sekarang ini mengambil alih tugas Andre Guardini, kerana Andre Guardini menggunakan jersey kuning secara keseluruhan. Jadi perhatikan bagaimana sekarang ini para pelumba kembali semula akan menempatkan pelumba utama mereka. Ada asakan, ada attack cuba dilakukan oleh pasukan MTM Kubeka. Sambil itu lain pelumba masih lagi berusaha untuk kembali mereka menangkap rakan-rakan bagi memastikan bahawa mereka mampu untuk membiarkan pelumba anchor ataupun pecut mereka berada di depan nanti. Turku sekarang ini pelumba mereka melakukan attack. Kita dapat menyaksikan bagaimana mereka cuba bekerja keras pada ketika ini. Pelumba ataupun pasukan dari Turki ini cuba untuk mengasak, mereka akan cuba untuk melakukan sesuatu. Tetapi harus diingat juga bahawa mereka akan pastinya akan ditentang selepas ini. Orica Greenish 3 pelumba mereka di sebelah luar.
Orica Green sekarang ini cuba melakukan rasakan, tetapi tidak dibiarkan. Sampai itu ada di sebelah kiri pula ada United Healthcare turut berada di situ. Di manakah Team Sky yang tidak dapat kita perhatikan ketika ini. MTN Quebec juga ketinggalan. Jersey merah turut berada di situ, iaitu pendahulu bagi jersey Kyle Regnan dari pasukan daripada pasukan United Healthcare turut berada di situ. Jadi dapat kita perhatikan tidak kelihatan sekarang ini di manakah kedudukan Andrea Gordini. Masih lagi belum dapat dipastikan, tetapi apa yang pasti turut berada di depan ialah Kyle Regnan dari United Healthcare menggunakan jersey merah kerana beliau merupakan jago pendakian sebelum ini. Aisan, 30 Aisan sekarang ini cuba untuk melakukan attack di peringkat awal. Kalau kita perhatikan bagaimana pelumba Aisan yang pastinya akan cuba untuk terus memberikan rasakan sambil cuba meninggalkan lain pelumba, tetapi mampukah mereka melakukannya? Kita masih lagi meninggal apakah Shinpei Fukuda, begitu juga dengan Rohei Kamuri turut berada di situ. Jadi 3 pelumba daripada Jepun sekarang ini dari pasukan Aisan cuba melakukan attack lebih awal, tetapi perhatikan bagaimana pelumba dari pasukan Badriani turut berada di situ. Jadi inilah antara yang menarik 6 km, 5 km terakhir menuju ke garis penamat. Dan di sinilah kita akan dapat melihat di mana pelumba dari pasukan Badriani CSF sekarang ini. 3 pelumba mereka berada di situ. Di manakah kedudukan Simone Andretta semalam. Begitu juga dengan Luca Chirico dan juga Luca Stebini dan juga Simone Stebini. Jadi sekarang ini kita akan perhatikan ada attack dari sebelah luar. 2 pelumba dari pasukan MTN Quebec turut berada di situ. Sambil kita sekali lagi ingin mengetahui bagaimanakah strategi, bagaimanakah peranan yang akan dilakukan oleh setiap pasukan bagi memimpin, bagi mengharapkan beberapa pelumba mereka untuk berada di depan. MTN Quebec turut berada di sebelah hadapan sekali pada ketika ini. Mereka cuba untuk melakukan sesuatu. MTN Quebec turut berada di sana ialah Yusuf Rigugi. Begitu juga dengan Jacques Van Rensburg turut berada di situ. Jadi inilah dari pandangan belakang di mana mereka akan cuba bekerja keras. Sementara itu pasukan Badriani CSF sekarang ini memimpin perlumbaan. Simone Andretta turut berada di situ. Begitu juga dengan Lucas Labini. Dan kita perhatikan sekarang ini bagaimana mereka akan berjelekoh sambil akan pelumba harus lebih berhati-hati. Di mana mereka sekarang ini perlu 4 km menuju ke garis penamat. Jadi keadaan semakin menarik. Jadi itulah yang akan mereka lakukan selepas ini. Mereka telah pun memasuki pusat bandar. Dan sekarang ini pelumba daripada pasukan Badriani CSF iaitu Luca Sabini turut berada di situ. Begitu juga dengan Simone Andretta yang turut mengintai peluang dan juga ruang untuk terus melakukan rasakan. Tetapi kita juga cuba menyaksikan bagaimana tidak balas yang akan dilakukan oleh Andrea Gordini dan pasukannya Astana. Begitu juga dengan pasukan Orica Greenish yang akan memastikan Caleb Ewan, pelumba muda yang dilahirkan di Korea dan bermasa latihan dan juga menjadi kerajaan di Australia mengikut kedua ibu bapanya. Jadi itulah yang akan kita ketahui nanti. Dan di sini para pelumba akan memastikan bahawa mereka akan menempatkan terlebih dahulu pelumba sprinter mereka, pelumba utama mereka. Andrea Gordini sekarang ini berada di depan sedikit. Kira-kira tempat yang ketiga di belakang seorang lagi pelumba rakan mereka. Andrea Gordini sekarang ini berada di posisi yang cukup baik, tetapi beliau pasti ingin menita di manakah kedudukan Caleb Ewan. 3 km menuju ke garis penamat. Kedudukan semakin menarik sekali. Pasukan 2 pelumba dari pasukan Tikov Sako yang turut berada di sana. Apakah mereka mampu untuk terus memberikan tangan? Begitu juga Michel Kola dan juga Pavel Brat. Pavel Brat sekarang ini turut berada di tengah sekali kerana beliau merupakan jadi yang di hadapan sekali ialah pelumba-pelumba domestik, pelumba-pelumba pasukan Tikov Seko akan berikan ruang untuk rakan mereka mengecut. Jadi 3 km menuju ke keadaan semakin genting. Inilah yang ingin disaksikan. Sambil itu perhatikan bagaimana para pelumba sekarang ini akan melalui lalu lurus selepas ini menuju ke garis penamat di dataran zero di Sungai Petani. Jadi inilah yang dapat kita perhatikan sekali lagi bagaimana mereka sering kejar-mengejar. Mereka sekarang ini cuba berdarik sprinter utama untuk berada di depan posisi yang terbaik sebelum memberikan laluan. Jadi kita perhatikan bagaimana seakan-akan beberapa pelumba sekarang ini berada di depan. Pelumba dari United Healthcare saya kira turut berada di situ, iaitu Kyle Regnan turut berada di situ. Kyle Regnan yang merupakan pemegang jersey merah. Dan sekali ada Saka dari pasukan bagaimana pasukan termasuk berada di situ. Begitu juga pasukan Astana turut berada di sebelah luar sedikit. Sampai itu berapa Saka 2 km terakhir sekarang ini. Para pelumba jika cuba untuk meletakkan sekali lagi, mereka akan cuba meletakkan berapa pelumba mereka
Mereka akan kembali merapatkan kumpulan mereka bagi memastikan di manakah pelumba akan terus melakukan kayuhan, khususnya Anda Guardini. Masih lagi dapat kita saksikan dengan lebih jelas kedudukan Anda Guardini. Begitu juga dengan Caleb Ewan. Tetapi apakah Francesco Kiki mampu untuk melakukan sesuatu dari pasukan Andoni Jekotoli. Jadi sekarang ini kita berikan perhatian. Para pelumba terus melakukan pecutan. 2 km terakhir. Jadi apakah yang akan dapat kita perhatikan? Inilah 1 km terakhir. Dapat kita perhatikan di mana para pelumba sekarang ini menuju ke lurus dengan pasukan dari tingkat Seko sekarang ini memimpin perlumbaan. Sampai itu beberapa pelumba juga berada di situ. Yang daripada pasukan Skydive Dubai, Pro Cycling Team turut berada di situ. Sampai itu 3 pelumba dari South East turut berada di sebelah dalam sekali. Dan sekarang ini mereka menuju ke kilometer yang terakhir. Perhatikan bagaimana pelumba pasukan Seko dan juga pasukan Astana. Jadi pasukan Badriani South East sekarang ini berada di depan. Di manakah Anda Guardini? Di manakah dapat kita perhatikan Caleb Ewan? Di situlah nanti kita akan ketahui. Sekarang ini mereka menuju ke garis perambat, tetapi sekarang ini pelumba dari Skydive Dubai Cycling Pro Team sekarang ini berada di depan. Selepas ini 500 meter yang terakhir, kita perhatikan di mana pecutan sekarang ini semakin menarik. Di mana ketika Anda Guardini terdapat kejatuhan termasuk pelumba negara terdepan sana. Sampai itu mereka menuju daripada Badriani. Begitu juga dengan Caleb Ewan. Apakah kita dari Badriani South East kumpulan dari South East sekarang ini mereka melakukan attack sampai itu ada mana turut pada Anda Guardini sekarang ini pada depan. Cuba diberikan tentangan. Anda Guardini sekali lagi buat kali kedua cuba melakukan attack, tapi Anda Guardini apakah mampu untuk mendapatkan perlumbaan? Di sini Guardini berjaya mengungguli peringkat kedua. Back to back kejayaan yang dicatatkan oleh Anda Guardini. Kejayaan ke-16 dalam pelibatannya Letuh di Langkawi kali ini. Anda Guardini berada di tempat yang pertama, cuba disaingi oleh Caleb Ewan. Caleb Ewan saya kira berada di tempat kedua, tapi siapakah yang akan berada di tempat yang ketiga? Sementara itu terdapat beberapa insiden limpahkan beberapa pelumba pada kilometer yang terakhir. Jadi inilah saingan termasuk beberapa pelumba dari TSG. Adik Usadi Osman turut mengalami kecederaan. Jadi itulah yang boleh kita perkatakan. Berapa pelumba negara turut terbabit dalam insiden tersebut. Termasuk juga pelumba dari United Air iaitu Karinen yang turut mengalami kecederaan sebentar tadi. Tempat pertama Anda Guardini, tempat kedua berjaya saya kira menjadi milik Caleb Ewan dari pasukan Orica Greenish kerana beliau dilihat turut berada di belakang Guardini suatu ketika. Suhadi Hassan turut mengalami kecederaan. I know that 20k to go, other team that want to win come in front to catch the final. Last 3-4 rider in the front, and after with the rainy was a bit more slippery road, but we were really good condition. I take the wheels of Maresco. Petaki always is a really powerful lead out man, and after I start every day today, then yesterday at 200 meters to go, and I win good. Most of the race, Astana were leading the peloton. They were setting the pace, they were doing the work, nobody wanted to help you, and you still won. Oh, nobody helped me. It's not true, because Agnoli put me in the front from 20k to 5k, 4k to go. And after, okay, I make me alone in the final because it's better, because my team works too much for give me a hand in the final K, but it's perfect. Two, and now tomorrow is a bit hard day, but we have the jersey. Okay, if we see if the breakaway go easy or not. I think no, but we see tomorrow. So we go for 17th win tomorrow? I think it's more hard tomorrow, but we see. Hitting the mountains tomorrow is going to, sorry, the highlands going to be a bit harder for you? I need to stay in defense in the first 60, 70 K, and after we see the situation of the race. Feeling good though? A bit harder than yesterday, but good. Congratulations, well done, and good luck tomorrow. Thank you. We have the good news on the jersey holder, the jersey bearer, because we will be seeing one of our favorite Asian rider receiving the white jersey. Perlumba sekarang ini melakukan kayuhan.
Bagaimana insiden yang membabitkan beberapa pelumba terjatuh di penghujung saingan. Sambil itu perhatikan bagaimana mereka menuju ke garis penamat sekarang ini. Kedudukan Andegwadini di tempat ketiga pada ketika ini. Jacob Mazeko di tempat yang pertama. Tetapi secara tiba-tiba di sinilah kita lihat di 200 meter terakhir. Bagaimana Andegwadini berjaya menuncut meninggalkan Mazeko. Begitu juga dengan Caleb Ewan di tempat yang kedua. Sambil itu Andegwadini secara bersendirian berjaya cuba melantas garis penamat. Sambil kita dapat melihat dalam kelajuan yang begitu tinggi. Itulah yang berlaku. Dan apakah yang dapat kita pastikan? Tempat yang pertama Andegwadini, diikuti tempat kedua Caleb Ewan. Sementara di tempat yang ketiga ialah Jacob Mazeko dari South East. Jadi kita memerlukan sudut yang lebih tinggi untuk melihat bagaimana klimaks perlumbaan ini. Kita cuba melihat bagaimana hanjutan yang terakhir 200 meter terakhir yang dilakukan oleh Andegwadini. Beliau berbencut begitu pantas, begitu laju. Setelah ketinggalan di tempat yang keempat suatu ketika. Dan di sinilah kita perhatikan menuju ke 500 meter yang terakhir. Mereka akan terus melakukan hanjutan dan juga pecutan. Sekarang ini ketika ini ialah Jacob Mazeko yang turut berada di depan. Mereka cuba bergasak sambil itu beberapa pelumba dari United Aircare turut berada di situ. Dan kayuhan dan juga perhatikan bagaimana 200 meter yang terakhir. Dan sekarang ini menuju ke garis penamat. Kita melihatkan bagaimana di sinilah Andegwadini dari sebelah luar sekali melakukan attack dan juga serangan. Hanjutan yang begitu baik. Di sebelahnya ialah Caleb Ewan. Begitu juga tempat ketiga. Selepas itu Caleb Ewan di belakangnya. Sampai itu Jacob Mazeko di tempat yang ketiga. Ketinggalan, gagal untuk mengekalkan rentak kayuhan Andegwadini dan juga Caleb Ewan di tempat pertama kedua. Sementara dari Itali, Jacob Mazeko dari pasukan South East berada di tempat yang ketiga. Jadi itulah keputusan peringkat yang kedua yang dapat kita perhatikan. Kita ingin juga mengintai kedudukan pelumba-pelumba negara khususnya Anwar Mahnan yang dilihat di penghujung saingan. Cuba melakukan pecutan dan juga hanjutan dari sebelah luar. Jadi itulah kesudahan peringkat yang kedua. Jersey kuning dan juga jersey biru masih lagi kekal milik Andegwadini yang sekarang ini merintis kemenangan ke-16, peringkat ke-16 peringkat dalam Letup di Langkawi sepanjang 20 edisi sebelum ini. Harus diingat sebelum ini 2012 beliau memenangi 6 peringkat terbaik. Dan inilah keputusannya Andegwadini di tempat pertama. Diikuti Caleb Ewan di tempat yang kedua dengan catatan masa yang sama. Jacob Mazeko dari pasukan South East di tempat yang ketiga. Sambil itu Harif Saleh dari pasukan TSG berada di tempat yang keempat. Diikuti Ahmed Orkan dari pasukan Turku. Sambil Fukuda Shimpe di tempat yang ke-6. Diikuti pelumba lain. Jadi itulah Francisco Kiki semalam ke-9, kali ini ke-10. Jadi beliau tidak mampu mengulangi kejayaan tahun lalu dengan menangi 3 peringkat bagi edisi ke-19 sebelum ini. Jadi inilah keputusan bagi peringkat yang kedua yang menyaksikan jersey kuning dan juga biru masih kekal dimiliki oleh Andegwadini. Dan inilah foto finish di mana menunjukkan bagaimana hampir separuh badan basikal Andegwadini berjaya mengatasi Caleb Ewan dari pasukan Orica Greenish. Sementara itu Jacob Mazeko suatu ketika berada di depan menjadi pintas kira-kira 100 meter yang terakhir. Jadi satu lagi kejayaan untuk Andegwadini buat kali ke-16 sepanjang pelimbatannya dalam Letup di Langkawi. Well done today, out on your own with the other rider, 2 of you. You managed to get caught within 10 kilometres. How are you feeling? I feel really stuffed. 4.5 or whatever hours on the saddle. This kind of Malaysian weather is just taking too much out of us. And the peloton the sprinters didn't really want to give too much room for us to ride. Yeah, we try our best to get away, but at the end, we get caught. I think the main peloton were maybe unsure of how far away you were and maybe didn't quite know that you could stay away. They managed to catch you. Yeah. You did a good effort. Yeah, we kind of like play a little bit like the other guy kind of have like a tactic. I don't know what sort of tactic that DS is Jeremy Hunt. I think he played out pretty well and I have enough tank to go on with him. And then yeah, I use my experience to try to stay on and try to work with him in the end, last hours of racing. But yeah, we lost to the sprinters. Wearing your national colours though, all the fans around it, you seem to have the most fans out of everybody. How does that feel? Yeah, that was cool. Like, watch out tomorrow, come by my hometown. It will be greater supporter out there. Good luck, well done today. All the best for tomorrow, and let's get the fans behind you. Cheers. Next stage kita masuk kawasan dia. Okay, besok
pasukan Protua Giant Champion System. Daripada beliau berusaha begitu baik, beliau berusaha begitu keras bagi memastikan kedudukan, tetapi tidak mampu untuk mempertahankan kedudukan itu di penghujung saingan. Dan sekarang ini kita perhatikan sekali lagi aksi gerak perlahan bagaimana Andrea Guardini merintis kemenangan yang ke-16 dalam penglibatannya dalam Latu dan Kawi berakhir di Sungai Petani ini. Jadi perhatikan di sini, ini menyaksikan bagaimana Jacob Mazeko berada di depan, tetapi secara tiba-tiba selepas ini Andrea Guardini berjaya memecut dan memberikan saingan kepada pelumba Orica Greenish, iaitu Caleb Ewan. Jadi satu kejayaan yang lebih baris yang menjadi dilakukan oleh Andrea Guardini. Sementara itu Harif Saleh turut berada di tempat yang keempat, gagal untuk naik ke podium hari ini, tetapi tahniah kerana berusaha sebaik mungkin bagi memastikan bahawa ada pelumba negara mampu untuk naik ke podium sebagaimana dilakukan oleh Anwar Manan semalam. Jadi di situlah insiden membabitkan beberapa pelumba. Perhatikan sambil kita melihat 500 meter terakhir. Sekali lagi gerak perlahan bagaimana pecutan, dan kali ini kita perhatikan Jacob Mazeko berada di depan. Dia cuba untuk mengkakalkan kedudukan itu. Jacob sekarang ini mendahului lane pelumba menuju ke garis penamat, dan pada ketika ini kita lihat Andrea Guardini mula menggerakkan diri. Anda mengapurkan seluruh tubuh dan melakukan hanjutan, dan seterusnya berjaya mengatasi Jacob, dan seterusnya Caleb Ewan agak lambat untuk melakukan tidak balas, tetapi beliau membiarkan saja, tidak mampu untuk mengatasi kayuhan yang dilakukan oleh Andrea Guardini. Sambil sekali lagi kalau kita perhatikan seorang pelumba dari Skydive Dubai gagal untuk mempertahankan kedudukan itu, dan selepas ini ada pelumba yang melakukan insiden. Di situlah bagaimana para pelumba terlibat dengan kemalangan seperti tadi. Namun apapun kita melihat sekarang ini, pelumba dari Dubai Skydive sekali ini terpaksa membiarkan sambil Jacob Mazeko pula melalui lane pelumba. Sambil perhatikan di sini bagaimana insiden, dan sekarang ini secara tidak kita lihat Jacob Mazeko tidak mampu untuk mempertahankan kedudukan. Dan selepas ini perhatikan bagaimana Andrea Guardini, di situlah Andrea Guardini memulakan hanjutan dan juga pecutan 200 meter yang terakhir. Sambil itu Caleb Ewan agak lambat sedikit responnya, jadi memberikan ruang dan juga peluang untuk Andrea Guardini menamatkan perlumbaan di tempat yang pertama. Jadi kesilapan yang dilakukan oleh Caleb Ewan, beliau lambat untuk bertindak kerana kedudukan Andrea Guardini yang lebih bersedia terlebih dahulu memecut 200 meter yang terakhir. Jadi itulah kesudahan peringkat yang kedua. Mohammed Zamri of Terengganu Cycling, how did it go today out there? Yeah, like today, I think the very long stage, also the weather very hot. Then we keep the together, and then got one my teammate back away in front. For me, for our team, not to stress. We just wait until finish for the bunch sprint. Yeah, today my brother Arif, I think got top 5 or yeah. Me also, all the team also doing very well. Yeah, for the stage today. Yeah. Longer, tougher stage today. Very, very humid. The rain came in. Did the rain make it harder? I not expect the last 30 minutes raining, but I because when the raining, I don't know the whole, because the flow very cannot go whole. Yeah, for our team also the thinking for the safe for the next stage. No push no push very well. Yeah. And being obviously Malaysian, look at all the fans around you. That's got to be a massive cheer, a big push, and it's got to help you everywhere you go. Yeah, thank you for the Malaysia. Yeah, for the support, for the friend, for the fun TSG. Very thank you for the Malaysia also. For our team also, good chance for like Malaysia. Many people support our team. Our Malaysia team also. Yeah. Go Malaysia, hey? Yeah, guys. Yeah. Thank you. Thanks very much. Itulah sumber dari pasukan TSG cuba merintis kemudian sebagaimana dilakukan oleh Anwar Manan semalam, tetapi hari ini mereka hanya selangkah untuk naik ke podium, manakala Caleb Ewan agak lambat lewat sedikit.
tidak menjangka asakannya 200 meter yang dilakukan oleh Andrea Guardini. Jadi pelumba ini sekali lagi mengekalkan dua jersey yang disandangnya sebelum ini, jersey kuning dan juga jersey biru. Jadi hasrat saya untuk melihat Francesco Kiki untuk naik ke podium tidak kesampaian kerana beliau berada di tempat ke-10 setelah ke-9 semalam. Jadi itulah yang mampu kita pelumba kita lakukan pada perlumbaan kali ini di tempat yang keempat sebagaimana dilakukan oleh pelumba daripada pasukan TSG. Dan ini akan memberikan ruang kerana esok pastinya akan berubah. Kerana kalau kita perhatikan untuk esok, perlumbaan yang cukup getir. Bagi para pelumba bukit adalah hari untuk mereka. Sementara Andrea Guardini sekali lagi pastinya akan berjaya mungkin namanya menjadi legenda dalam letup di Langkawi ini. Kerana belum ada pelumba yang berjaya, yang mampu untuk mengatasi kemenangan kejuaraan yang dilakukannya dengan 16 kejuaraan dalam 5 penampilan letup di Langkawi sejak 2010 lagi. Sambil itu sebelum ini kedudukan keseluruhan Green Brown dengan 9 kejuaraan, 9 peringkat yang berjaya beliau raih sebelum ini. Sambil itu bagi Andrea Guardini satu lagi kenangan manis, satu lagi kejayaan kerana sememangnya beliau mencipta nama pada tahun 2010 dalam letup di Langkawi. 2015 iaitu pasukan KSD Jacob Marzeko yang suatu ketika berada di depan gagal untuk mempertahankan kedudukan itu. Beliau berada di depan 500 meter yang terakhir, tetapi 200 meter yang terakhir menyaksikan bagaimana beliau dipintas oleh Andrea Guardini. Begitu juga pelumba ini iaitu Caleb Ewan dari pasukan Orica Greenwich. Jadi di peringkat awal 131 pelumba memulakan kayuhan dan kesemuanya dipahamkan mampu untuk meneruskan saingan esok biarpun ada kemelangan yang berlaku hujungnya pada 1 kilometer yang terakhir. Jadi pastinya perlumbaan esok cukup getir, perlumbaan yang akan bermula di Greek sebelum berakhir di Tanah Merah, di mana disitulah Lo Sikyong dilahirkan, merupakan anak Kelantan yang bersama dengan pasukan Giant Champion System yang didaftarkan ataupun beraksi dalam pasukan Pro Tour. Andrea Guardini di tempat yang pertama dalam masa 4 jam 30 minit 36 saat. Catatan sama oleh Caleb Ewan di tempat yang kedua dari pasukan Orica Greenwich, sementara dari South East Jacob Marzeko di tempat yang ketiga. Sementara itu Harif Saleh di tempat yang keempat dengan 4 jam 30 minit 38 saat juga. Jadi itulah keputusan yang boleh kita perkatakan. Dan sementara itu inilah kedudukan keseluruhan bagi jersey biru yang menyaksikan Andrea Guardini dengan 30 mata maksimum. Hasil 2 pecutan terakhir di penamat dengan 30 mata. 28 mata ketinggalan 2 mata ialah Caleb Ewan. Sementara itu 21 mata miliki Ahmed Orkan dari pasukan Turku. Sementara itu bagi jersey merah pula dimiliki oleh Kyle Renan dari pasukan United Healthcare, turut mengalami kecederaan seperti tadi, kemenangan di kilometer terakhir dengan 12 mata. Sambil itu Patria Rastra dari pasukan Pegasus Cycling Team, Continental Team dengan 6 mata. Sementara Elchin Asadov di tempat yang ketiga dengan 4 mata. Begitu juga dengan adik Husadi Osman. Jadi dua kedudukan bagi jersey merah, sementara jersey putih terbaik Asia pula milik adik Husadi Osman dengan kelebihan 3 saat dari Anwar Manan dengan catatan masa keseluruhan 6 jam 49 minit 35 saat. Sementara Zhang Wenglong dari pasukan dari China di tempat yang ketiga. Jadi itulah kedudukan. Sambil kita melihat sekali bagaimana insiden yang membabitkan beberapa pelumba di kilometer yang terakhir. Di sinilah kita melihat bagaimana para pelumba cuba mengelak. Cameraman, juru kamera juga cuba mengelak bagi melihat keadaan di depan. Kita dapat melihat di situ. Saya dapat saksikan bagaimana Karina turut mengalami kecederaan terbabit dalam insiden ini. 2 pelumba Malaysia turut berada di sana, termasuk Suhadi Hassan di sini membelakangi kamera, turut mengalami kecederaan. Sementara itu Karinan sebentar tadi berjersey merah turut mengalami kecederaan. Ini Karinan
yang memakai menyarung jersey merah. Jadi itulah yang boleh kita perkatakan. Insiden yang membabitkan beberapa pelumba di kilometer terakhir, termasuk juga dengan Ma Gontong yang semalam berjaya mengungguli jersey putih terbaik Asia semalam, dan hari ini milik Adi Kusadi Osman. Jadi kita akan menyaksikan penyampaian hadiah. Peringkat yang kedua, Jacob Mazeko dari Southeast di tempat yang ketiga. Beliau di depan untuk 500 meter yang terakhir, tetapi 200 meter menuju penamat, beliau dipintas oleh dua pelumba. Ini dia pelumba of Southeast di tempat yang ketiga. Jadi Yang berhormat Datuk Sri Jacob Maresco dari pasukan Southeast berada di tempat yang ketiga untuk peringkat yang kedua ini. Hadiah disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Sri Haji. receive a plaque. Congratulations, you can step aside for a while. Moving on to second place. Ya, tempat yang kedua Oleh Menteri Besar Kedah dari Orica Greenwich. Yang Berhormat Second Datuk place, Sri Caleb Haji Iwan Mukris from Tun Mahathir. Orica Greenwich. Sambil itu di tempat yang kedua, begitu juga semalam, Caleb Iwan sekadar berada di tempat Caleb kedua. Iwan is also the Sekali lagi second dikecewakan place in the oleh first stage Andrea Gordini. in Langkawi. Di Langkawi di Pantai Senang. Sementara juara peringkat yang kedua, dua kali berturut dalam edisi ke-20 ini, berusia 25 tahun, dari Itali. Siapa lagi kalau bukan Andrea Guardini. Congratulations once again. Jadi sebebanglah Yeah. beliau dianggap legenda untuk Letup di Langkawi ini. Win this. Dengan 16 peringkat berjaya dimenangi dari 5 penyertaannya, Pejabat daerah Kuala Muda. mengekalkan jersey kuning keseluruhan dan juga jersey biru selaku Raja Pecut. And third place, Jacob Maresco. Jadi tempat pertama milik Andrea Gordini, diikuti Caleb Iwan di tempat yang kedua, Jacob Maresco di tempat yang ketiga. Pelumba-pelumba atau pemenang-pemenang yang berada di podium untuk sesi bergambar, dan kita juga ingin menjemput Cuaca Leslie Poe panas di pertengahan perlumbaan, tetapi disejukkan dengan hujan di Sungai Petani ini, berhormat menunjukkan bagaimana kita meraihkan kejayaan kali ke-16 yang dilakukan oleh Andrea Gordini sepanjang penyertaannya dalam Letup di Langkawi. Diserahkan kepada Yang Amat Berhormat. Okay, the winner for stage 2 will receive a special Sunto watch, courtesy of our sponsor. Yang Amat Berhormat Memberikan Menteri Besar Kedah kepada Yang Amat Berhormat UFL. untuk diserahkan kepada pemenang peringkat kedua yang akan ini, iaitu menyampaikan Andrea Guardini. hadiah Another watch kepada to para you, pemenang. Andrea Guardini. Hanya di tempat yang pertama sahaja. Yes, first place. Yes, they will receive the watch. Semalam dah Jadi dapat satu. sekali lagi Andrea Gordini Satu lagi. Kiri kanan mencipta tangan kejayaan boleh yang bagi lebih applause manis for di Letup di Langkawi. stage 2 winners. Beliau sememangnya di peringkat awal lagi, Okay, thank you very much. dijangka akan mengungguli perlumbaan kali ini. Adik Kusadi Osman turut berada di situ. Untuk itu majlis Begitu juga dengan pelumba ini. Majlis menjemput Encik Abdul Rashid Kal Draman dari Kementerian Belia dan Sukan Malaysia untuk Winan menyerahkan jersey dari pasukan putih United ini Healthcare kepada yang akan pemenang mengekalkan jersey merah, Okay, dipersilakan. jersey putih I'm sure a terbaik lot of people Asia out here is gonna be jika very semalam interested Sebenarnya in Kiki Asian bukan rider. pemenang menjadi milik Penyarum. untuk Dia pasukan penyarum. Heng Xiang, Jarum di sini selaku pendahulu setakat peringkat yang kedua. Okay, let's welcome Iaitu our white jersey holder or the wearer is Adik Husaini Othman from Mau Gontong. Terengganu, Dan hari ini dari Malaysia, Adik Kusadi Osman di
akan dikalungkan jersey putih terbaik Asia. Merupakan jersey tajan Kementerian Belia dan Sukan Malaysia KBS untuk terbaik Asia. Jersey putih KBS menjadi milik Adik Hussaini Osman. Beliau turut berjaya membuat mata untuk sprint terawal di mana beliau berjaya membuat Adik Hussaini ada sedikit kecederaan. Adik ni pemalu, 5 mata di intermediate sprint yang kedua. Sprint yang kedua yang we are so proud of you. berlangsung di Kuala Nerang. And next Jersey berwarna merah. Baiklah, dari jersey putih, Raja Bukit. jersey merah Raja Bukit yang merupakan King of the Mountain masih lagi kekal menjadi milik Kyle Renan dari pasukan United Healthcare. Raja Bukit untuk jersey berwarna merah. Okay, once again, still the same rider wearing the red jersey. Let's welcome from United Dan bagi jersey merah pula, penentuan perubahan mungkin esok dapat kita ketahui apakah ada jersey merah baru yang akan kita saksikan nanti. Kyle Renan turut mengalami kecederaan akibat terbabit dalam insiden 1 km terakhir. Akan memakai jersey berwarna merah ini selaku Tapi mujur tidaklah begitu serius. Selaku pendahulu setelah selesainya hari Kyle Renan dari pasukan United Healthcare Pro Cycling Team kekal menjarum jersey merah. Hanya satu jersey bertukar bilik pada hari yang kedua ini. Sebelum ini menjadi milik pelumba dari pasukan Heng Xiang Cycling Team, iaitu Mao Zongtong, dan hari ini berjaya dirampas oleh Adik Hussaini Osman selaku penyarung jersey putih yang baru, jersey KBS. yang ditaja oleh Maju Holding. Ya, dan sekarang ini kita ingin menjemput Jadi Yang Berbahagia Datuk sambil kita Harun menantikan penyarungan jersey Kasim, biru, Tuan Muda, untuk menyarungkan jersey berwarna Maju biru Group, jersey biru kepada pemenang. untuk Raja Pecut. Kita akan minta juga laluan itu esok, di mana permulaan perlombaan di Greek, Selaku pendahulu setelah peringkat yang di kedua. mana pendakian dengan kom 1 di Banjaran Titiwangsa Pelumba yang pada ketinggian sama daripada peringkat yang pertama semalam. 1006 meter di atas laut akan menjadi penentu kepada jersey merah ini. Apakah mampu dikekalkan oleh Karinan di peringkat yang ketiga nanti. Jersey biru Maju Group menjadi milik Andia Guardini, terus kekal. Beliau mengekalkan jersey biru ini. Sambil itu, secara keseluruhan untuk esok, Pendahulu 3 jersey setakat ini sudah apakah ada perubahan? Saya kira untuk esok, Caleb Ewan akan menjarum jersey biru kerana berjaya menambah 14 lagi bata, menjadikan 28 secara keseluruhan. Jadi untuk jersey biru esok akan disarung oleh Caleb Ewan dari pasukan Orica Greenish. Last but not least, the most important jersey of all. Baiklah, jersey yang cukup penting, jersey yang menentukan siapakah yang akan dikalungkan kejuaraan ataupun kejuaraan keseluruhan. Yellow jersey, jersey Proton akan kekal sekali lagi menjadi milik Andia Guardini buat kali kedua berturut-turut. Jersey yang berwarna kuning ini yang ditaja oleh Proton. Okay, and for that, Baiklah, everyone's jersey ready? kuning Proton Okay, sekali everyone's lagi ready. kekal Let's welcome akan disarung our esok yellow jersey oleh holder Andia now. Guardini. The leader is from Astana Pro Team. Jadi Andia apakah beliau mampu untuk mengekalkan jersey kuning itu? What Kerana do you say? pendakian yang kedua, kom kedua esok dengan status ataupun kelas 1 di Banjaran Titiwangsa nanti akan menentukan
apakah jersey kuning ini mampu untuk dikekalkan? Saya kira agak sukar untuk Underground ini, tetapi yang pasti jersey biru akan menjadi biliknya esok-esok. Jadi inilah antara kejayaan yang diperolehi oleh Underground ini untuk jersey kuning Proton, juara keseluruhan setelah tamat 2 peringkat. Jadi untuk esok berbola dengan The Greek di pada perlumbaan sebenar nanti akan berbola. The Greek sebelum berakhir di tanah merah dengan 2 pendakian status 2. Berbola di Greek 27.2 km sebelum berakhir nanti 170 km esok. Jadi sekian kita bersiaran secara langsung. Sementara inilah kedudukan keseluruhan 4 jersey, 2 kekal menjadi milik Underground ini. Sementara Karinan untuk jersey merah, sementara jersey putih milik adik Ustani Osman. Jadi kita kembali semula bersama Azlan Mubin di Angkasa Puri.